Selamat pagi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih sebab sudi join kelas cikgu kita. Saya ada jemput juga, ajak juga daripada Sekolah Perempuan Bandaraya, sekolah kawan saya. Okey, agak-agak ada tak daripada Perempuan Bandaraya? Ada cikgu. Ada tak? Ada. Ada. Okey, terima kasih. Okey, so saya kompreskan chapter light dalam masa 2 jam ni dengan cepat. Okey, so kita ada chapter light ni. Okey, kita cahaya ni. Cahaya kita ada 4 bahagian untuk form 5. Apa dia? First sekali pantulan kan? Reflection yang awak belajar. Okey, kalau ada form 4 lain sikit lah. Kalau syllabus form 4 dia lain sikit. Okay, tapi boleh juga sebab sama je. Okey, sama je. Okey, kat sini ada refraction. Okey, satu lagi kita ada total internal. Ni topik-topik yang besar lah. Total internal reflection, pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Okey, yang nombor 4 apa? Contact lens. Okey, contact lens. Okey, so ini 4 topik yang besar. Okey, so kat sini you all kena tahu apa. Okey, cikgu tak nak bagi tahu semua kat sini kan. Okey, so awak kena tahu apa, awak cari balik. Awak kena tahu Snell rule ya, chapter light ada reflection, total internal reflection. Okey, dengan lens. Okey, yang ini awak kena tahu apa dia? Snell's law. Okey, Snell's law apa dia? And sin I over sin R. Lepas tu yang ni untuk cari apa sebenarnya? Cari N. Okey, so Snell's law ni adalah untuk mencari refractive index. Apa dia N tu? Refractive index. Okay, next. Okay, refraction. Sorry lah ni. Cikgu cakap-cakap tadi. Okay, refraction kita just gunakan balik apa yang ada dekat Snell's law tadi. Sin I over sin R. Okay, yang awak kena tahu apa maksud. Okay, definition, refraction. Okay, keyword untuk untuk definition refraction mesti ada apa? Band of light. Okay, mesti ada pembengkokan cahaya. Band of light. Satu lagi different medium. Okay, yang ni wording yang kena ada lah. Different medium ataupun different density. Okay, density. Ni density of medium. Lepas tu apa yang berubah? Apa yang berubah? Velocity. Okay, velocity of the light tu lah. Okay, dia akan berubah daripada segi velocity, speed dia. Okay, so ini benda yang kena ada dalam definition what is refraction. Okay, what is refraction? Okay, apa dia total internal reflection? Okay, total internal reflection, okay, dia bending juga tapi dia reflect balik kan. Okay, so kat sini awak kena tahu paling penting critical angle, sudut critical. Okay, critical angle macam mana nak cari? N sama dengan 1/c. Okay, C ni yang tadi. Yang inilah critical angle. Okay, so critical angle ni ada eksperimen dia. Okay, so awak kena tahu kalau sudut 7, okay, incident angle lebih kecil daripada C, okay, maksudnya takkan jadi total internal reflection. Tak akan jadi lagi. Kalau I sama dengan C, okay, dia akan jadi apa? Okay, dekat boundaries. Okay,
dia akan refract. Yang ni akan jadi refract lah. Dia refract keluar je. Okey. Kalau I sama dengan C, okey, dia akan refract, tetapi dia akan berada di boundaries, di antara dua medium itu. Okey, di antara dua medium. Contohnya, okey, yang ni glass, yang ni air. Okey. So bila dia kat sini, okey, so dia kat sini, I tiba-tiba sama dengan C. So apa akan jadi? Okey, yang ni dia tak akan pergi dekat air. Dia akan pergi ke sini, ke area yang ini, boundaries antara glass dengan air. Itu total internal, itu adalah critical angle punya law lah. Okey, kalau I ya, cikgu record ke? Ya, Cikgu tengah record ke? tak dengar. Cikgu tengah record ke? Dah record dah. Kau lah, Thank you. tengok lah atas tu. Okay. Tak, sebab telefon saya ni tak menunjukkan cikgu record. Beli baru Ada lah tu? adanya. Apalah. Ada. Dah record. Okey, nanti saya mintalah tengok Viber. Okay. So, kalau yang ini, kalau I lebih besar daripada critical angle. Okay, contoh yang ni tadi critical angle kan? Critical angle. So, kita alihkan lagi kita punya incident angle tu, sudut 7 tu, apa akan jadi? Barulah dia akan reflect balik. Okay, baru jadi total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, yang ini, benda ni yang kena ingat. Okay, another one syarat lah yang kena ada kat total internal reflection ni, dari medium dia daripada higher density to lower density. Kalau air pergi glass tak akan jadi. Okay. Kalau water pergi air boleh. Air pergi water tak akan jadi total internal reflection. Dia tidak akan terjadi lah. Okay, lens. Okay, lens kita ada, okay, yang paling glamour ni lah kan. Okay, ada dua. Okay, awak kena tahu convex dengan concave. Okay, convex dengan concave lens. Okay, so yang ini awak kena master drawing. Okay, drawing. Kena tahu macam mana nak draw ray diagram. Kena tengok balik. Okay, macam mana ray diagram mesti ada apa? Mesti ada anak panah, ada arrow. Okay, anak panah. Okay, mesti ada arrow. Kalau tak ada arrow, salah. Okay, lepas tu bila buat drawing kena ada objek. Objek kadang-kadang memang dia bagilah. Kena ada image yang akan dapat markah dengan ray diagram ni. Ray diagram tadi. Yang ni apa tadi? Ray diagram. So 4 benda ni. Okay, lepas tu kita ada formula apa kat sini? 1 over V tambah 1 over U. Sama dengan 1 over F. Begitu. Okay. So awak kena hafal lah lens punya formula. Yang lain formula dia hanya untuk cari refractive index. Kita banyak guna refractive index ni, yang N ni. Ada 4. Satu yang ini, satu real depth, okay, over apparent depth. Okay, lepas tu speed of velocity in air over speed of velocity in medium. Satu lagi critical angle ni punya formula. So ada 4 cara macam mana nak cari refractive index. Okay, tu overall. Okay, kalau tengok daripada cikgu punya ni, okay, sebab dia dah tak boleh nak present kan, masalah dia. Okay, dia tak boleh present tu. Kenapa dia tak boleh? Okay, so yang ini cikgu bagi jawapan je lah terus ni kan. Okay, so macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat bila bila ada plane mirror ini. Okay, ada plane mirror. So warna lain lah. Okay,
Okay, so first kali awak kena buat apa? Okay, incident angle lah, confront incident angle. Okay, pada yang boleh print cikgu punya modul tu, boleh buat sekarang. Okay, so first kali yang ni, so kat sini yang silapnya apa? Ray diagram dia mesti arrow dekat tengah-tengah. Okay, yang ni incident ray. Sudut sinar tuju. Okay, incident ray. Sinar tuju. First kali awak buatlah kat mana-mana pun incident ray tu. Tak kisahlah angle dia berapa pun. Tapi kalau diberi angle, kena bawa protector semua bagi kan. Tapi setakat ni belum lagi lah. Okay. Tapi cikgu pun nasihatkan bawa protector juga sebenarnya. Takut soalan apa tu, resolution of force keluar. Kan. Tapi kat light ni selalunya tak ada lagi. Okay. So awak buat je lah angle apa-apa. Okay. Sudut tujuh ni. Second, yang ni nombor 1. Okay, second kena buat apa? Normal line. Okay, second kena buat normal line. Itu wajib lah. Okay, third stage kena buat dia punya apa? Dia punya reflection, pantulan. Okay, reflect punya reflection ray dia apa? Okay, yang ini mesti sama angle dengan yang ni. Okay, tolong ingat. Angle-nya mesti sama. Okay, so next. Okay, dah berapa tadi? 3. Ada 3. Okay, lepas tu macam mana nak buat image dia cikgu? Patutnya ada titik persilangan kan? Okay, kalaulah objek itu okay, dia perpendicular, parallel dengan normal line. Ni kan normal line kan? Contoh saya sambung mirror okay, dia parallel. Dia punya cahaya tu parallel dengan normal line. Dia akan reflect tak? Tak. Okay, dia tidak akan reflect. So dia akan terus je. So tapi sekarang ni dia nak reflect dengan siapa kan? Okay, so kita tarik, reflection ni punya ni tadi. Okay, tarik sampai dia intercept. Okay, dekat sinilah image dia. Tapi image dia image apa? Virtual. Okay, image maya. Alright. Okay, boleh tak faham kat sini? Okay. Apa? Oh, baru bercakap kan? Okay, so mana nak letak? Yang ni virtual image lah. Okay, reflection di sini. Yang kita nampak, okay, yang kita nampak ini adalah image virtual tadi. Image mana? Okay, yang ni plane mirror. Okay, nombor 1 apa? 1, 2, 3, 4, intercept 5. Okay, dapat image. Okay, yang ini tolong add saya. Ya? Saya tengah menunggu cikgu add meet. Cikgu add? Oh ya ke? Padahal cikgu auto admit. Sekejap ya Cikgu malah, Cikgu Dah. Rehan tak ada ke? Ya? Cikgu Rehan tak ada. Cikgu Nolan tak ada? Oh, okey. Okey dah masuk dah ni? Dah cikgu. Dah. Saya buat auto admit dia tak jalan hari ni. Semua tak berjalan hari ni Okay, next. Okay, yang kedua. Okay, tengok semua tu cikgu. Okay, yang kedua kita tengok mirror juga kan. Yang ni mirror. Yang ni concave mirror. Okay, dalam mirror, dalam topik reflection, okay, dalam mirror kita ada concave dengan convex. Okay, so yang ini adalah concave. Okay, concave. Sebab bentuk dia macam mulut gua kan. Awak ingat tu je. Concave. Okay, ini. So, macam mana nak, okay, cikgu hanya bagi, okay, sebab concave banyak, okay, concave, okay, concave. Concave dia akan jadi banyak
drawing. Okay. Banyak drawing. Okay, so concave kalau mirror mirror. Okay. Mirror drawing dia ada banyak reflection. Okay, tapi satu je yang pelik. Okay, bila objek berada di hadapan ni. Di hadapan F. Okay, yang lain semua dia akan reflect balik, lepas tu dia inverted. Dia akan diterbalikkan, inverted kan. Okay, so tetapi satu je bahagian yang ini dia akan membesar. So awak fokus yang ini untuk jawab exam. Okay, selalu ni dia akan tanya concave yang objeknya di hadapan. Okay, apa akan jadi? Sebab dia tahu yang lain semua awak boleh master. Okay, ni objek contoh objek. Okay, ni for F. Okay, mesti bagi macam tu. Satu lagi, lalu sini, lalu sini. So, dia akan terbalik macam tu. Yang ni biasa. Okay, yang ni biasa. Tapi kalau objek itu berada di hadapan F, dekat dengan mirror, apa akan jadi? Okay, so dia akan jadi enlarge, besar. Membesar. Okay, lepas tu dia apa? Dia bukan inverted, dia apa? Menegak. Okay, upright. Okay, dia upright. So, macam mana nak draw? Okay, macam tadi. Okay, first diagram cikgu pergi dekat cermin and then pergi focus point. Okay, second focus point pergi cermin, lepas tu cermin pantul. Itu. Okay, cara draw yang lain bila objek di tempat lain. Okay, bila objek di kat sini ke. Sebab apa? Sebab kita boleh lalu F. Tapi bila objek dekat bahagian depan ni, kita tak boleh lalu F. So apa akan jadi? Okey, kita akan buat juga satu sekali je. Okey, boleh lalu F. Satu. Ini dua. Okey. Satu pergi sini, dua. Okey, dah lalu kan? Satu. Tapi dia nak intercept dengan siapa? Tak boleh dah. Dah tak boleh. Sebab kalau kita pergi dekat F, dah jadi terbalik ke belakang. Kan? Yang ni tak boleh tarik sini. Salah. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, ambil yang ambil yang nombor 2 pula. Ambil yang second ray kita, ambil daripada C, awak tarik pergi ke objek, bersih hujung objek, terus ke belakang. And then yang ini awak tarik ke belakang, barulah ada intercept dekat sini. Okay, so second choice untuk lukis ialah ambil daripada C pergi kepada objek. Okay, itu second. Okay, itu second choice bila objek berada di hadapan. Yang lain macam ni. Okay, so concave mirror tak ada masalah untuk yang lain. Okay, saya cari yang jarang-jarang, yang lain semua common. Yang ini je yang lain kan. Okay, sebab tu saya ajar untuk hari ni yang ini. Okay, sama juga macam lens. Nampak ni? Ada satu yang saya tunjuk kecil kat sini. Ni. Okay, so yang ini, okay, lens pula. Lens, okay, selalunya image dia di bahagian mana? Okay, yang ni kan mirror, image dia selalu di hadapan cermin. Tapi yang ni berada di belakang cermin. Tapi kalau convex lens, okay, convex lens selalunya image dia patutnya sebelah sini. Okay, image dia di bahagian ni. Di belakang ni sebab dia refract kan. Mesti boleh tembus cahaya. Mirror tak boleh tembus sebab tu dia reflect. Okay, so apa akan jadi? Dia membesar juga tapi sebelah mana? Sebelah sini. Okay, dia sebelah sini. Sama juga cara dia. Tetapi, okey, yang ini, okey, cikgu besar ni. Naik ni. Alamak dia. Okey. Okey, kalau lens pula, tengok. Bila dia berada di hadapan. Kalau berada kat sini, semua dia akan terset sebelah sini tau. Okay. Tapi sekarang bila objek ini berada di hadapan F, dia pula tak boleh nak pergi
intercept sebelah sini. Okay, so macam mana? Satu, pergi focus right. Yang ni biasa. Yang ni nombor satu ni memang wajib kena buat. Okay, memang wajib kena buat. Okay, so yang nombor 2, kita dah tak boleh nak pergi cari focal point lagi satu kan. Okay, nak pergi pada dia, lepas tu baru refract dekat kanta, tak boleh. Sebab kita tak boleh patah balik tau. Okay, kita tak boleh draw patah macam ni. Tak boleh. Yang ni salah. Okay, so kalau benda tu dah berada di belakang, okay, kita tak boleh buat apa. Okay, kita tak boleh buat apa. So kena ada alternatif lain. Apa yang kita kena buat. Okay, so ambil daripada sini pula. Kalau mirror, ambil daripada C ni. Okay, tapi kalau lens daripada O, principal yang bahagian O ni, O di tengah-tengah ni. O tengah-tengah, apa nama dia, lupa dah cikgu. Okay, so tengah-tengah O ni. Okay, tarik je dia sampai intercept. So ingat, kalau mirror, tarik daripada C. Kalau lens, tarik daripada O. Itu je. Okay, itu je beza antara dua bila objek berada di betul-betul di hadapan lens ataupun mirror. Okay, next. Okay, seterusnya, okay, yang ini convex. Okay, convex mirror. Kanta pula. Cermin cembung. Okay, cermin cembung. Macam mana nak buat cermin cembung punya drawing? Okay, sebenarnya dia sama macam cekung, sama macam cekung. Tak kena lalu F semua. Okay, tapi cermin cembung ni dia special sebab apa? Image dia mesti mengecil, menegak dan maya. Okay, itu je dia punya karakter. Berada, tengok, dia tak nampak tak kat sini dia tak tulis pun F ke apa ke. Dia berada di mana-mana pun objek ini. Okay, image dia mesti macam ni. Mengecil, bukan macam ni lah. Dia akan berada di sini lah. Tetapi dia mesti, okay, diminish. Dia mesti upright. Dia mesti virtual. Okay, dia mesti mengecil, dikecilkan ataupun diperkecilkan. Mungkin bahasa sekarang kalau bahasa Melayu dia upright, menegak, virtual, maya. Ini saja untuk cermin cembung. Okey, sama juga macam yang ni concave lens. Okey, cikgu tunjukkan ni sebab apa tahu? Sebab dua keadaan ini lebih kurang sama. Di mana-mana pun objek dia berada dekat lens, okey, lens akan hasilkan image macam ni. Kalau mirror macam ni. Okey, kalau mirror yang convex. Tapi kalau concave lens macam ni pula. Okey, so antara convex mirror mirror cermin cembung dengan kanta cekung, dia punya image tu lebih kurang sama. Cuma okey, satu berada kat belakang, satu berada kat depan. Okey, tapi image dia mesti apa? Diminish, upright and virtual. Dia sama. Ini upright sebab lens virtual dia sebelah sini. Okey, mirror virtual dia sebelah sini. Lens virtual sebelah sini. Okey, area sini. Ini virtual dia. Kalau objek kat sini, ini virtual. Kalau mirror, yang ini virtual dia. Okey, so macam mana nak buat? Sama tadi. Okey, sama pergi lens, pergi mirror, lepas tu pantul kan. Okey, kat sini ada normal line kan. Bayangkan ada lah. Bayangkan dia ada kan. Okey, pantul. So lepas tu tak boleh nak, sebab dia diverge kan. Dia mencapah. Okey, dia tak boleh fokus, tapi dia fokus di belakang cermin. Sebab itulah kita kena buat garis ni, panjang ni ke belakang. Okey, lepas tu nampak tak? Sama je, dia akan ambil daripada C, tarik ke belakang sampai image. Nampak tak ada intercept kat sini? Barulah kita draw dia punya image kat sini. Okey, lepas tu kalau lens tadi cikgu cakap apa?
Kalau mirror daripada C. Kalau lens daripada mana? Ni, yang O dekat tengah-tengah tu. Pertama, pertama memang boleh. Kita pergi dekat lens, lepas tu pergi focus point. Boleh. Itu biasa. Tapi yang kedua, kenapa? Kena buat daripada O. Itu persamaan antara concave lens dengan convex ni mirror. So yang ini yang rare yang selalu dia akan tanya. Dia tak minta sangat awak draw ray diagram yang biasa-biasa tu. Yang mana-mana pun boleh terletak kan. Dia inverted semua tu. Selalunya soalan yang pernah cikgu tengok yang akan keluar macam ni. Sama ada concave ni, convex tu yang tadi, yang sebelum ni tadi, dia ada magnification tu kan. Yang ni pembesaran ni. Magnification. So ingat 4 benda ni. 4 benda ni, 4 situasi ini. Yang selalu ditanya. Yang lain buat macam biasa kalau ditanyalah. Mana dah tahu soalan tahun ni mudah kan. Next, tadi plane mirror sama. Tadi kita guna mata orang semua tadi kan. Yang ni pun sama juga. Yang ini tadi benda tu kat atas. Yang ni plane mirror, yang ni kat bawah. Objek di bawah. So sama juga tadi. Cikgu kata apa? Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4 sambung kan. Nombor 4. Yang ni nombor 5 lah untuk dapat intercept. Nombor 6 image. Alright, so markah selalunya kalau markah selalunya 1, 2, 3 markah. Dia satu set lah. Incident dengan ni satu set, normal line 1, image intercept 1. So 3 markah. Next. Kalau ni dalam keadaan bayangkan dalam torchlight lah. Ini situasi torchlight. Apa yang akan berlaku dalam torchlight sebenarnya? So yang ini bila kita letak bulb dekat tengah-tengah. Ni apa lagi torchlight, lampu meja ke, lampu kereta yang ada reflektor kan. Banyak yang ada reflektor tu. So yang ini salah satu application untuk reflection lah. Reflection. So kalau dia minta awak draw, dia bagi gambar macam ni. Kena draw betul-betul. Apa yang penting mesti ada incident angle, dah bagi. Normal line kena ada. Lepas tu ada reflected ray kena ada. Dan angle ini mesti lebih kurang sama. Memang cikgu tak akan ukur pakai protractor. Kami marker tak akan ukur pakai protractor. Tapi dengan menggunakan mata, orang kata naked eye kan. Macam tu nampak lebih kurang sama, baru terima. Kalau obvious sangat tak sama, memang tak dapat markah. Untuk itulah. Cuma awak dapat markah apa? Normal line. Macam tu. Next. Yang ni soalan, contoh soalan. Cikgu, yang ni soalan C ni awak abaikan je apa benda pun. Sebab cikgu ambil pick up daripada soalan-soalan light yang sikit-sikit je lah. So yang ini contoh soalan bila dia bagi. Yang ni adalah kerata rentas pemantul parabolan tempat ada sebuah lampu kereta. Dalam lampu kereta. Kita ada 2 mentol. Ingat perasan kan? Ada beam, high beam ke tak beam ke? Low beam kan? So yang inilah dia punya application. Kita hidupkan kalau high beam macam mana? Kalau yang biasa macam mana? Lower macam mana? So inilah keadaan lampu kereta kita. Ada 2 bulb. Terangkan apa yang berlaku pada sana. So what happen bila bulb X saja switch on dengan bulb Y is switch on? Dia tidak akan kalau on dua-dua sangat terang lah jadinya dan akan silaukan orang lain kan, betul tak? So kalau jadi dia tanya
first kali bulb X, you may use a diagram to illustrate okay your answer. Anda boleh, kalau tak nak pun boleh, kalau nak lagi bagus. Okey, ni contoh kalau awak menggunakan ayat saja. Okey, so yang pertama, okey, kalau saya suka lukis draw diagram lah, lebih nampak. Okey, cahaya light ray reflected parallel. Okey, confirm lah parallel sebab dia berada dekat tengah. Okey, X kan macam berada dekat tengah-tengah kalau kita tutup ni kan. Kalau kita tutup bahagian ni, okey, kalau kita tutup dia, kita tutup. Okey, dia berada dekat tengah-tengah lampu ni. Okey, tengah-tengah lampu. Tapi kalau Y, okey, kalau Y, okey, kita tutup pula X. Dia bahagian atas. Okey, so awak boleh dapat agak apa yang berlaku kalau Y open, switch on, okey, X switch on. Okey, kalau Y dekat bahagian tengah, so bila dia pantulkan tu, kalau awak nampak kat sini, okey ni nampak tak? Dia punya drawing tu sama. Okey, pantul ke sini dia akan direct ke sini. Pantul ke sebelah sini pun dia punya cahaya akan parallel. So, kenapa apa yang akan jadi? Okey, light are reflected parallel. Okey, yang ini keyword dia. Kalau tak ada, salah. Okey. So, lepas tu dia tanya, okey, okey, boleh melihat distance of object. Okey, apa tujuan kita okey, kalau apa tujuan kita nak cahaya parallel. Okey, parallel. So, kita boleh tengok distance of object. Okey, ni nombor 2. Okey, nombor 3 pula. Nombor 2, kalau bulb Y is switch on. Okey. So, kita boleh draw juga. Try draw kat sini. Contoh okey. So pantulan ni nampak? Cikgu buat pun cikgu sketch je. Okey, lebih kurang kan? Angle tu pantulan ni nampak macam tu. Okey. Kalau pergi sini boleh sebab ray ni kat mana-mana je. Kan? Okey, so punya angle ni kena jaga-jaga kan? Dia memang ke bawah. So kalau kita awak draw sendiri pun memang awak akan nampak beza antara bulb X dengan bulb Y. Sebab apa? Bulb X ni lebih kepada dekat dia punya fokus kan. Okey, fokus di tengah. Di bahagian tengah. So, cahaya dipantulkan ke bawah. Okey, boleh lihat objek yang dekat. Okey, so yang itu penerangan je lah. Okey, penerangan. Okey, apa kata ada student pernah tanya cikgu kalau lukis ray diagram je ke boleh dapat markah ke? Boleh. Okey, tapi terangkan apa yang berlaku tadi hanya dapat pada yang ni je lah. Cahaya dipantulkan ke bawah. Tapi yang ni function dia tak ada. Okey, function ni tak ada. Sebab nak menjelaskan, dia kena menjelaskan jawapan, explain. Okey. Okey, next. Yang ini satu lagi aplikasi untuk light ni, chapter light ni. Okey, parabolic. Okey, yang ni sebenarnya wave kan. Okey. Tapi dia apply konsep parabolic dish tu bentuk apa? Concave. Okey. So, where should the receiver be placed to obtain the strongest signal? Kat mana kita kena letak receiver ini? Okey, receiver ini. Receiver ni berada di tengah-tengah. So, macam mana nak letak? Kat mana? Dekat, jawapannya dekat titik fokus ataupun focal point. Supaya kalau maklumat, okey, data tu akan sampai kan? Data tu akan sampai. Okey, dia akan reflect pergi mana? Pergi kepada receiver dekat tengah-tengah ni. Dia akan pergi pada focus point. Sebab tu dah kita kena letak antena kita punya receiver tu dekat focus point. Macam astro kan, ada satu benda palang tu kan. So dia akan letak dekat mana focus point awak punya astro dish tu lah. Okey, kita punya parabolic tu. Okey, so itulah dia punya receiver. Sebab tu kena ada lagi satu tu kat tengah. Itu ada dinamakan receiver. Okey, kenapa? Okey, kenapa? Sebab parallel light converge. Okey, yang ini term yang kena ada. Ditumpukan,
ataupun wave itu akan ditumpukan pada focal point. Yang ini terms yang kena ada dalam jawapan awak. Dia akan tumpukan pada titik fokus, converge to focal point. Itu saja. Dah dapat markah. Next. Sekarang ni mirror lagi. Mirror dia kata lelaki ni duduk dekat ni, lepas tu nampak apa? Fenomena. Yang tadi cikgu cerita pasal banyak tadi fenomena. Yang reflection, refraction, diffraction pun ada. Diffraction pun ada untuk light. Lepas tu total internal reflection. Itu semua adalah fenomena. Dia bukan law tau. Dia bukan principle ke apa. Yes, dia principle ke konsep semua ada. Tapi dia adalah fenomena of untuk light. Apa yang berlaku pada light tu, itu adalah fenomena. So jawapan dia mesti antara empat itu. Reflection, diffraction, refraction, total internal reflection. Itu saja. Kalau ada satu lagi, interference. Itu fenomena. Itu fenomena. Dia tak suruh draw pun, tapi cikgu nak juga awak ingat balik macam mana nak draw kenapa concave mirror jadi image besar. Kenapa image jadi besar? Sebab dia berada di mana? Tengok pakcik ni berada dekat dengan dekat dengan mirror tu. Betul tak? So dia punya objek diri dia berada di hadapan focus point ni. Dia berada di hadapan focus point. So apa nak buat? Macam tadilah. Macam biasa, ray yang pertama macam biasa, reflect mirror pergi focus point. Yang kedua C. Dah 2 kali dah ulang. Harap-harap master dah bab yang ini. Drawing concave mirror when the object is in front of the focus point. So based on the diagram 11.1, explain how a magnified image of the man is formed by a curved mirror. Dia tak bagi curve mirror tu apa kan? Tapi ni adalah concave mirror. Kantah lagi saya ni. Cermin cekung. So yang ni nampak ni 4 markah. Saya minta sangat-sangat dalam kelas hari tu saya dah bagi tahu, tolonglah buat dalam point nombor 1. Nombor 1. Betul tak? How? Pertama, macam mana kita macam mana image man tu boleh membesarkan, sebab dia tak bagi tahu mirror apa. So awak bagi tahu, the man is use concave mirror. Nak buat tambah ayat tak apa. By using ataupun by using concave mirror. Macam tu. Concave mirror is used menggunakan cermin cekung. Itu ayat pertama. Sebab tak payah buat ayat panjang pun tak apa awak. Tak payah buat karangan macam bio, macam kemis, nak tambah itu, tambah ini, tak payah. Fizik dia nak straight to the point. Straight to the point. Awak ada je point itu, awak dapat markah. Jangan terlampau tak ada apalah, tak ada ayat langsung kan. Tapi ada point itu, tahu? Simple, padat. So apa yang akan jadi? Contohnya awak tak ingat apa pasal U dekat F ni. Tulis object. Distant object. Distant object. Between from mirror is less than focal point. Pun boleh. Yang ni tak tahu nak buat simbol ni, tak apa, tulis distant object from the mirror is less. So cikgu akan ambil apa? Perkataan less than focal point. Barulah boleh magnify the object. Image of a object. So yang seterusnya. So bila kita dah berada dekat
U tu kita objek ni, man tu tadi dah berada dekat dengan mirror, apa akan jadi? Apa akan jadi? Dia akan hasilkan reflection. Tetapi apa? Okey. Nombor 3, ayat ketiga. Mesti ada perkataan reflection, pantulan cahaya. Okey. So dia akan hasilkan virtual image. Okey. So dia akan hasilkan virtual image. Okey. So macam mana virtual image boleh boleh dihasilkan? Okey, sebab V punya jarak dengan jarak image lebih besar daripada jarak objek. Contohnya tadi dari mirror tadi, jarak dia lagi besar. So magnification. Boleh cakap magnification? Okey. Boleh cakap pasal magnification dia, pembesaran dia lebih daripada satu. Okey. Bila buat drawing pun, bila buat drawing tu, image tu akan jadi jauh lagi daripada daripada mirror. Nampak? Okey, yang ni jarak ni akan lebih jauh. Sebab dia nak tunggu apa? Nak tunggu intercept. So kalau yang ini adalah V, yang ini adalah U. So V bahagi U akan dapat data yang akan dapat pembesaran lebih daripada 1 point something macam tu. Okey, sebab itulah kita punya image besar. Okay. So height of image bigger than height of object ni, yang ni macam mengulang soalan tu. Cikgu tak galakkan awak ulang balik. Okay. Height of image bigger than height of object tu semua tu tak nak. Okay. So kalau boleh sampai sini, pembesaran lebih daripada 1, so bolehlah tambah ayat. Okay. So the object, the object image is magnify. Itu yang paling penting. Okay, itu yang paling penting. 4 ni. 4 benda ni. Yang penting. Okay, so next. Okay, yang ni tahu tak apa dia? Dah masuk refraction. Okay, cikgu dah masuk refraction Okay, saya phone merah. Okay, so refraction. Bila kita dapat gambar rajah begini, apa yang kita kena buat? So sebenarnya kalau dapat gambar rajah macam ni, so kalau dalam modul awak kosong ni kan, so saya ambil dekat bahagian ibu jari kaki tu, ibu jari kaki ni. So mula-mula yang ni semua tak ada. Jangan buat yang ni dulu tau. Buat apa dulu yang real. Yang pertama kena draw daripada ibu jari kaki, sebab mata nak tengok. Mata yang nak tengok. So ibu jari kaki kita tu, kita ni as a object akan pantulkan cahaya daripada luar. Daripada cahaya nampak ni lah, daripada cahaya matahari ke apa, lampu ke, torchlight ke apa, dia akan pantulkan. So arrow dia macam ni. Betul lah arrow dia macam ni. So daripada objek yang akan pantul cahaya kepada mata kita. So sebab tu kalau dalam bilik gelap tak ada cahaya, objek-objek di sekitar kita tidak memantulkan cahaya kepada kita. So kita tak boleh nampak apa. Itu. Itu rasionalnya. Kenapa cahaya daripada objek? Kenapa cahaya mesti daripada objek? So next. Pergi dekat sini, pergi dekat bahagian pergi dekat surface of water ni, terus buat normal line. Nombor 1, incident ray. Nombor 2, normal line. Nombor 3, apa nak buat? Nampak tak? Ini angle dia. Kecil sangat kan. Hati je ni. Sekejap Besar ke sikit. Alah, lari lah pula. Sorry. Lari. Awak harap awak nampak lah So yang ni kan. Saya buat color lain. Angle yang ini yang kita panggil dia apa? Kita panggil dia incident angle kan? Yang ini adalah refracted angle. So, kalau nak draw, tak puas hati saya. Kecil sangat kat situ. Yang ini contohnya ibu jari tadi. Kaki. So, yang ni cikgu pergi dekat surface water. Yang ni lain sikit kan?
besar lagi. Okay, faham? Okay, nombor 2. Buat normal line. Okay, so yang ni water kan? Yang ni air. Okay, ni air, yang ni udara. Okay, so kalau water daripada water pergi udara, okay, pergi air. So dia punya refracted angle jadi apa? Refract dia akan jadi away from the normal line. Saya ingat. Okay. Away from normal line. So awak kena draw yang ini lebih kecil daripada yang ini. Nampak? Mesti jelas kebesarannya, kekecilan dan kebesarannya. Daripada kecil jadi besar. Okay, dari kecil jadi besar dan angle semua mesti daripada normal line. Okay, yang ni first. Okay, second. Macam mana nak buat dia punya image? Tu baru baru panjangkan yang atas tu. Okay, dah nampak kaki. Okay, nampak kaki. Okay, boleh Okay, baru lukis kaki. Okay, kadang-kadang dia kata dia bagi image. Okay, kalaulah dia bagi image dahulu, macam mana nak buat cikgu? Okay, kita padam. Sekejap. Sekarang dah pandai soalan kan, dia terbalik kan? Okay, dia terbalik kan, dia bagi image. Okay, kalau dia bagi image, contohnya sekarang given the image of kaki here. Okay, so yang ni image of kaki kan? Okay, so apa yang awak kena buat? Awak ambil kaki ni, garis lurus je. Macam tu pula. Okay, garis lurus je. Sebab apa? Okay, sebab ini adalah image kaki kan? So apa nak buat? Okay, nampak tak angle ni? Angle ni angle refract tadi. So awak kena kecilkan sikit angle of refract tadi. So pergi mana? Ini I ni tadi masih kecil. Okay, so kaki awak di sini pula. Okay, sebenarnya kaki awak di sini. Itu je beza dia. Kalau dia bagi image, suruh cari objek. Okay, senang kan? Okay, tetapi awak kena highlight. Apa yang awak kena highlight is ini, angle ini. I mesti lebih kecil daripada R. Sebab apa? Water pergi air. Water pergi udara. Okay, water pergi air. Okay, so tak boleh I lebih besar. Okay, sebab dia akan away from normal line. Okay, next. Orang tangkap ikan. Okay, draw the two light of ray, determine the actual position of the fish. Okay, actual lah, nampak? Actual position of the fish. Draw to the okay, mark with actual position of the fish. Actual position image. Okay, sekarang ni dia image nampak? Oh, ada soalan ni, cikgu pun terlupa. Okay, so nampak sama tadi, gariskan dulu. Cikgu kena tak dotted line? Ni soalan-soalan anak-anak murid lah kan. Kena tak dotted line? Kalau boleh dotted line lah. Kalau terlupa tak apalah. Okay, faham. Okay, tapi kalau boleh buat dotted line ni untuk melambangkan dia adalah apa? Image virtual tu tadi. Okay, image bukan image apa tadi? Bukan virtual, apa nama dia? Apparent. Okay, apparent. Okay, so teruskan garis sampai atas. Jangan kacau. Okay, so yang ini terus garis. Okay, nampak tak dia punya angle yang ini? Okay, ni I. Okay, dia mesti lebih kecil. Sorry. Adik. Okay, sorry. Terganggu saya. Sekejap pula bila rumah ni macam ni lah. Anak kacau kan? Okay, yang ini nampak normal line kan? So angle dia awak kena buat lagi kecil. Ini nampak ni besar gila dia punya angle. Okay, so
kena tahu macam mana nak buat angle-angle ini. Sebab angle-angle yang penting. Okay, awak punya marker pemeriksa awak akan tengok yang ini. Alright, boleh Okay, so tandakan kedudukan yang sebenar. Okay, kalau awak ambil ekor lah di sini. Ekor lah di sini. Jangan awak ambil kepala, tiba-tiba kepala kat sini. Okay, salah. Okay, so tolong buat betul-betul. Kalau ambil ekor. Kalau ambil tengah-tengah badan, so awak akan draw dia punya badan dekat tengah. Macam tu. Kalau buat nak draw ni lah, draw ikan kan, macam tu. Sebab selalunya sudah akan lukis sengit tau. Okay, sudah akan lukis sengit, ikan tu akan pergi ke sini lah. Okay, sorry. Ikan tu akan jadi pergi sini lah, X tu akan pergi sini. Padahal objeknya di sini. Sekarang ni, image di sini. Okay, dia mesti, dia akan ada yang macam ni saja. Dia akan menegak macam ni. Selari sama, vertical. Okay, dia bukan sengit-sengit tempat lain, tak. Okay, dia masih vertical. Okay, sama. Tengok lukisan ni. X kat sini, so objek dekat sini, image dekat sini. Jangan image pergi dekat sini. Salah. Okay, so awak kena buat betul-betul dia punya drawing tu. Okay, yang ni tambahan saja, tak ada dalam awak punya modul. Okay. Mengapakah kayu, okay, kalau soalan tanya, okay, dia letak pensel dalam gelas. Kenapa gelas itu terjadi membengkok? Okay, jangan buat, okay, reflection of light. Itu je. Padahal jawapan soalan 4 markah ni. Okay, apa yang kena awak explain? Okay, cahaya bergerak dulu. Light travel water, okay, daripada air ke udara. Kenapa daripada air ke udara? Sebab apa? Sebab sampan tu punya pengayuh yang, okay, pedal tu yang reflect kan cahaya daripada kita. Okay, so light travel from water to air. Okay, ni point yang pertama. Ataupun denser pergi less dense. Okay, yang ni atau. Okay. Okay, next. Okay, refraction. Okay, refract. Okay, so dia punya light itu, light will reflect away from the normal line. Okay, ni point yang kedua. Okay, so our eyes, okay, interpret the light travel in a straight line. Nampak tak perasan tak tadi? Kita punya eyes akan interpret straight line. Okay, padahal objek itu di sini. Okay, so ini yang dia punya nampak, dia punya sebab ni tadi kenapa yang straight line kita nampak kan. So sebab kita punya mata, okay, interpret the light travel in a straight line. Okay, so lepas tu, okay, it appear to come, okay, it originate from point eye image which is above the object. Mesti above the object. Okay, lepas tu it appear come to form a virtual pedal. So image daripada above, okay, above the real pedal. So it look bend in the water. So image of the pedal which is above the real. Okay, maksudnya image mesti di atas daripada real. Okay, sebab tu nampak bengkok. Okay, so itu dia punya ni. Okay, nampak image pengayuh berada di atas sebab tu nampak bengkok. Okay, so yang ini adalah dia punya point yang keempat. Okay, nampak So kalau nak jawab pasal pensil, okay, sudu bengkok dalam glass of water. Okay, apa nak cakap? Okay, first light travel to water, to the air, refract away from the light. Yang ni wajib. Okay, so water, our eyes interpret that light travel, okay, straight line. Okay. Nombor 4. Salah, nombor 3. So last kali, image is, okay, above the real spoon. Macam tu. So it looks like bend. Okay. So boleh explain kalau ada soalan essay yang
apa dia, pensel bengkok, sudu bengkok, ni pedal bengkok, apa lagi, kaki bengkok, semualah apa yang masuk dalam air terbengkok. Itu awak boleh explain macam ni. Alright. Okay, next. Pelajaran 5.3 menunjukkan satu kerucutian yang tidak lengkap. Okay, so complete the ray diagram to show how the image is formed. Okay, so macam mana image ini form. Okay, ini sama juga. Okay, coin ni berada di bawah glass block. Tadi kasi pasal water masuk dalam air je kan. Yang ni glass block. Okay, so apa akan jadi, nampak dia akan draw. Okay, pergi kat sini je ada normal line, dia ada incident kat sini. Okay, lepas tu apa yang jadi, dia akan reflect. Nampak lagi sekali refracted angle dia lebih besar, nampak. So cikgu harap sangat awak boleh ingat benda ni supaya master drawing refraction. Okay, so coin dia akan jadi ke atas. Tada, ni straight line. Yang ni yang kita nampak, ni mata kita. Titik sikit. Ni di mata kita. Okay, so saya rasa semua orang dah boleh kot kan, okay, untuk drawing ini. Okay, so kita masuk lens pula. Okay, kita masuk lens. Okay, yang ini yang cikgu cakap tadi, the basic of drawing ray diagram of lens. Okay, mesti ada apa? Yang pertama, awak parallel to the principal axis ni, principal axis ni yang panjang ni, kita namakan dia principal axis. Okay, ni principal axis yang panjang ni kan. Okay, so yang ini nombor 1. Okay, ray diagram nombor 1 pergi pada mana? Pergi kepada benda nama ni, tengah-tengah lens ni. Okay, pergi pada mana? Yang ni yang pertama tadi, F, focal point. Lepas tu tarik pergi mana ni? Okay, center. Okay, center of lens tu. Okay, so kita tarik sampai dia intercept. Dah dapat satu image. Sangat senang. Okay, sangat senang. Yang ni yang dia berada kat sini, dia berada kat sini, dia berada kat sini, dia berada kat sini, kat sini. Bila kat sini saja lain. Yang ini extraordinary. Okay, dah lain. Okay, next. Ni yang cikgu cakap tadi. Dah ulang banyak kali kan. Okay, so tadi mirror yang ulang banyak kali kan. Okay, tapi cikgu dah terangkan tadi, yang ni extraordinary dia apa? Bila object is U is less than F. Kalau lens dia bukan F kecil, dia F besar. Okay, dia F besar. Ni lens. Kalau silap cikgu macam mana? Tak apa, it's okay. Okay, tak apa, tersilap tak apa, it's okay, sebab benda yang sama je sebenarnya. Okay, so yang ni image. Kita balik. Okay, so yang ini image untuk magnifying. Agak dah magnifying glass. Alright, boleh tak tolong duduk kat luar? Okay, borak kat luar bye bye. Okay, next. Sama juga tadi cikgu dah tunjuk tadi. Dia mesti start ni. Okay, macam biasa, tarik pergi F. Okay, ingatlah, dah ulang banyak kali dah ni. Okay, ingat mesti lalu center dengan F. Okay, lalu center dengan F. Okay, prism. Soalan yang glamour, bila application of lens ataupun application of total internal reflection. Okay, so benda ni selalu kita jumpa bila kita buat periskop lah, binocular lah. So yang ini yang selalu akan soalan akan tanya. Okay, soalan akan keluarkan prism. Okay, so sangat bagus prism ni sebenarnya kan. Okay, sebab dia apply in many optical instrument. Okay, so rajah lintasan sinar yang tidak lengkap. Okay, show incomplete right part entering the glass prism. Okay, refractive index of the glass prism is 1.5 N sama dengan 1.5. Okay, so kalau N sama dengan 1.5, so kalau lah cikgu minta awak draw the ray diagram.
Okay, so kalau macam mana nak cari critical angle for this prism, macam ni, guna ini. Okay, so dapat berapa kat sini? 1.5. Okay, kita tak tahu yang ni kan. Awak pandai guna yang tu, tapi saya ni bagi satu-satu dulu. Tak pandai guna calculator. Sin sin C, sekejap 1 bagi 1.5 0.66 asal sin tolong jangan kacau saya boleh? Berapa Aduh, saya paling lemah betul kalau guna sin ni. Sekejap 1 bagi 0.6. So macam nak tukar sin bagi sin. Ada siapa bagi? Ada calculator tak kat depan? Ada. Dapat berapa? C ni? 41.81 kecil. Apa? 41. Tiba-tiba dah tak pandai tekan calculator dah cikgu. 41 point? 41 something kan? 81. Okay. Thank you. Siapa ni? Siapa itu? Elisa. Eli. Okay. Lain je suara Eli. Okay. Thank you Eli. Okay. So 41.81. Okay. Sekarang ni critical angle dia adalah 41.881. Okay. Kalau cikgu minta awak draw the ray diagram. Okay. Ni C critical angle Okay. Sekarang ni yang ni confirm 45 kan? Okay. So yang ni berapa? 90. Yang ni 45. So yang ini incident angle kita adalah 45. Ini soalan Syarul semalam. Okay. Dia tanya cikgu. Okay. So soalan Syarul semalam dia tanya, cikgu macam mana buat dia ni kan? Apa beza dia? Okay. So yang inilah. Bila kita kira-kira, kira lah angle ni betul-betul. Ikut matematik. It's okay. 180 kan? Satu segitiga kan? Okay. So yang ni 45, yang ni 45. Okay, nampak tak? Incident angle dia dah exceed critical angle. Okay, soalan ni tak lengkap sebenarnya. Okay, tapi cikgu tambahlah soalan ni. Okay, so soalan ni, soalan pula angle ni, 45 ni exceed tak? Lebih tak? 41.8? Lebih. Kalaulah dia tidak lebih. Contohnya, dia punya critical angle is 46. Okay, 46. Contoh, dia akan reflect keluar lah. Dia akan reflect keluar. Okay. Sebahagian ni. Okay, dia akan reflect keluar sini. Kalau dia exceed, so awak kena buat drawing keluar lah. Macam ni. Okay, ke sini ke, tak kisahlah. Okay, tapi sekarang ni, okay, dia punya critical angle ni, okay, dah sampai dah. Okay, dah sampai. Kalau belum exceed, so dia boleh refract. Bila dia dah exceed, maksudnya akan terjadi total internal reflection. Okay, so awak punya drawing mestilah pantul balik ke dalam. Ini prism dalam gelas tadi kan? Okay, pantul ke dalam. So, draw pun lebih kurang sama juga. Jangan draw dia terkecil sikit macam ni ke. Ni salah. Okay, kena draw yang sama. Okay, semalam soalan Syarul dia 30. So, bila cari total dia punya total internal fraction, tak lebih pun. Okay, so bila tak lebih, dia kena keluar daripada prism. Sebab itulah, kita akan prism ni kebanyakannya okay, 45 degree dia punya angle. Sebab apa? Sebab kalau kita guna kaca, dia punya refractive index dia macam tu tadi. Okay, 1.5 macam tu. Okay, so next, dalam rajah 4.2 lengkapkan lintasan cahaya objek daripada mata. Okay, so sekarang ni macam biasa. Okay, ni objek kan. Okay, tarik pergi dekat prism. Prism kat sini. Okay, so kena letak prism tu pun kena letak betul-betul.
Okey, kena letak betul. Macam mana? Okey, biar dia pantulkan dekat mana? Dekat bahagian yang macam hypotenuse ni. Macam tu. Hypotenuse tu kan. Okey, yang ni 45, yang ni 45, yang ni 90. So bila nak buat bila awak nak buat periskop nanti, pastikan angle 90 ni ke arah kepada mata kita lah. Kepada mata kita. Dan nak terima objek, image daripada objek. Okey. So dekat sini dia akan pantul kat sini. Sebab itulah kita guna prism dalam periskop. Okey, binocular pun sama. Binocular kita guna 2 prism. Okey. Semalam ada juga student tanya kat cikgu, yang ni berapa pantulan? Banyak sebenarnya, tetapi berapa kali total internal reflection berlaku untuk satu ray diagram? Sekali je lah dia terpantul di dalam prism itu. Kalau macam ni macam mana? 2 kali, nampak tak? Prism tu dia terpantul 2 kali. Apa maksud pantul 2 kali? Okey, satu kat sini, satu lagi kat sini. Ini pantul 2 kali. For each one ray diagram, sebab kita akan banyak sebenarnya ray diagram. Jangan fikir yang itu. Each one ray sahaja, okey, kita akan pantulkan 2 kali. Kalau diamond cikgu, banyak kali dalam diamond itu. Okey, banyak kali according to the angle that they cut the diamond punya shape lah. Okay, so shape sekarang kita prism ada 3 sisi saja kan. Okay, 3 sisi yang dia boleh pantul. Okay, so sebenarnya banyak lah sampai tepi-tepi tu kan, tapi yang dia boleh pantul hanya 2. Okay, ni 1, 2. Okay, ini untuk binocular. So binocular, okay, kenapa kita pantul dia banyak kali pula? Okay, so yang ni drawing ini drawing. Kalau dia bagi macam ni, macam mana nak buat cikgu? Awak draw lah jadi macam ni supaya awak lebih senang untuk lukis. Okay, draw macam ni. Kalau dia tak bagi pun awak draw. Okay, supaya senang untuk lukis dia punya ray diagram. Saya faham kalau lukis macam ni tak nampak, betul tak? Tak nampak. Okay, macam ni boleh. Nampak di sini, di sini, di sini, di sini. Boleh sebenarnya. Tapi dia nampak macam confused kan? Okay, so better buat diagram macam ni, salin balik, buat diagram macam ni. Kita panggil pandangan sisi. Betul tak Ellie? Kan? Pandangan sisi. Kalau GKT lah kan, GKT. Yang ni pandangan 3D. Yang ni pandangan rentas kan? Okay. Okay, ini binocular Okay, next. Lagi satu soalan yang glamour. Tadi dah sudah. Tadi periskop. Second binocular. Okay, semua total internal reflection ni. Sebab total internal reflection dia akan tanya soalan application lebih banyak lah. Okay, lebih banyak. Okay, yang ini fiber optic. Okay, fiber optic ni pun glamour sekarang. Okay, so memang akan boleh ditanya selalu lah. Okay, so dia masih ada fiber optic, ada inner core, ada outer core. Okay, outer ni dengan inner dia berbeza density. Sebab apa? Sebab dia nak menghasilkan total internal reflection. Apa fenomena? Nampak? Jangan jawab fenomena lain. Okay? Ribut ke apa ke, jangan. Okay, fenomena untuk light ada berapa tadi? Ada 6 ke berapa tadi? Cikgu list down kan? Fenomena itu. Okay? Itu bukan kita panggil principle. Dia adalah fenomena. Okay. So, macam mana? Okay, ni pantulan yang penuh dah jawab. Okay, state the change happen to the light ray when it pass from air into the optical fiber. Okay, so daripada air into the, okay, daripada udara kat luar ni, okay, masuk dalam fiber optik. Apa akan jadi? Okay, apa akan jadi? Okay, so kita akan bagi tahu kat dia. Okay, jawab yang pertama. Okay, jawab dalam point, tak apa. Speed of light decrease. Okay, sebab apa decrease? Dia punya density kat dalam ni lebih tinggi. Kan? Tu kalau kosong je buat apa kita buat fiber optik? Betul tak? Okay, lepas tu light akan bend towards the normal. Ini apa yang akan berlaku bila masuk? Okay, semua cahaya bila masuk density yang lebih higher akan jadi apa? Bend towards the normal
line. Laju berkurang. Contoh awak lari-lari masuk dalam laut. Lari pun slow. Itulah sebab apa? Water punya density lagi higher. Contoh awak jadi light ray tu lah. Okay? So awak ingat yang tu saja. So, okay. So dah dapat 2 markah kat sini. So tapi jawablah dengan jelas. Speed of light decrease, number 1. Light bend towards the normal line. Dua-dua. Markah kedua. Kalau awak tinggal speed of light decrease, dah dapat 1 markah saja. Okay, so kena describe one by one. Okay. So lepas tu explain why the light ray follow the path shown diagram 1.1 when it is hit the wall of optical fiber. Okay. So kenapa sinar metode lintasan didudukan? Okay. So light travel from the denser to the less dense medium. Okay. Less dense medium. Okay. Sekarang ni yang ni lagi denser, higher density. Yang ni less dense. Adik, okay, so bila light travel daripada denser ke less dense, dia akan jadi apa? Dia akan jadi total internal reflection. Okay, bila I dia exceed apa? Okay, exceed the critical angle. Okay, so kalau dia, so dia akan cuba higher density kan bahagian dalam ni supaya critical angle itu cepat berlaku. Okay. So bila higher density lagi maksudnya dia punya ni lagi cepat lagi dia punya critical angle tu kita jumpa. Okay. Contohnya plastik dengan glass. Siapa lagi kita jumpa? Glass. Macam tu. Okay. So ini cara kita nak mencari, okay, bukan mencari, menerangkan konsep kerja, okay, working principle of fiber of optic. Okay, outer mesti less dense, inner mesti higher than density. Okay, so sebab itulah, okay, kita punya data tu, okay, light ray tu, data kita dibawa dengan light kan. Okay, laju dalam fiber of optik berbanding dengan wifi. Okay, sebab apa? Sebab kita ada medium. Okay, medium kita lebih tepat. Okay. Okay, yang ni extra knowledge about fiber optic. Kenapa kena guna fiber optic? Kenapa dah zaman telefon ada, kenapa kena guna wire juga lagi? Okay, so dia lebih nipis. Okay, dulu guna kabel besar gedabak. Okay, kalau kabel telefon dulu besar. Okay, kabel wire, guna wire berat. Okay, so yang ni lebih nipis dan lighter. And then dia sangat kita panggil dia fragile. Okay, kalau orang tu salah install je, pecah, patah, habis. Okay, kena buat balik wiring kita kan. Okay, so awak tu pun awak tahu. Okay, lepas tu lebih banyak maklumat boleh dia hantar. Large number of signal, okay, can be sent. Okay, yang ni yang kita nak. Okay, yang ni boleh guna apa ni dalam soalan essay. Okay, large number of signal can be sent. Okay, lagi very little loss. Okay, loss in energy. Okay, sebab tu lah fiber optic ni bagi bagus. Sebab apa? Dia loss in energy tu sangat sedikit. Okay, sangat sedikit. Okay, sebab apa? Kita guna cahaya kan. Okay, so dia pantau tu lagilah laju. Okay, bila laju maksudnya okay, tak sempat dia nak panas sangat pun. So long distance is very good lah. Okay, very good. Okay, so the signal safe. Okay, free electrical interference. Okay, sebab cahaya yang kita guna cahaya biasa kan, cahaya. Okay, light yang biasa. Okay, bukannya cathode ray ke apa ke, tak. Sebab dia tidak ada interference by electrical langsung. Tidak boleh interfere oleh apa-apa. Okay, kalau macam cathode ray, kita boleh interfere dengan magnet, kita boleh interfere dengan dengan electrical charge kan. Okay, so yang ni tak perlu. Okay, tak boleh. Okay, then they can carry data of computer activity program. So dia boleh carry data.
Okay, macam mana dia carry tu. Okay, dia ada dia punya converter lah. Okay, untuk kita convert to light. Okay. Next, explain why a piece of paper burns when the place under a convex lens aim toward the hot sun's ray. Ini satu saya main dengan permainan saya masa budak-budak lah. Okay, ambil magnifying glass tu, letak dekat ni, panas tengah hari, so apa jadi? Berlubang buku. Okay, berlubang paper kan. Okay, so apa explanation dia? Eksperimen tu kita dah buat kan. Okay, kita dah buat. Lepas tu apa dia punya explanation? First sekali, okay, cahaya selari jauh dari jauh ataupun cahaya tu daripada infinity. Okay, infinity. So awak boleh juga lukis diagram kat sini. Okay, awak sebenarnya kalau awak tak ada idea kan, awak boleh draw diagram. Okay. Cikgu, saya Kalau nak, dah tak ada, ya. kalau kita tak tulis sinar, kita tulis cahaya terus. Kalau tulis cahaya selari boleh? Okay, cahaya selari tak boleh dia faham lagi lah di situ. Okay, boleh faham lagi. Okay. Okay, boleh. Okay, yang penting apa? Dia nak bagi tahu cahaya tu jauh, selari jauh. Okay, selari kena ada. Cahaya selari, sinar selari, tak kisahlah. Cahaya selari, sinar selari. Okay, parallel tu kena ada. Sebab apa? Okay, itu je sifat cahaya kan bergerak lurus kan. Okay, satu. Tu kat C. Fokus. Sekejap, sorry. This ni, sorry lah, buruk lukisan. Okay. Jadi contoh lah yang daripada parallel. Okay. So last kali dia akan jumpa. Walaupun kita tak tahu objek ni ke mana-mana tau. Kan? Objek ni ke mana-mana. So kita akan nampak dia dekat sini sebab apa? Dia lebih kecil lah. So okay. Kalau yang ini, okay. Yang ni yang objek parallel. Objek infinity. Kalau yang lens ni sekarang ni dia adalah macam ni. Betul tak? Parallel dengan principal axis. So dia akan pergi mana? Macam ni. So drawing dia macam ni. Yang ni objek infinity. Okay, yang ni parallel. Ray ni pun parallel juga sebenarnya. Tapi dia mendegak. Okay, so cahaya itu akan difokuskan melalui kanta. Cahaya akan difokuskan melalui kanta, fokus satu tempat. Okay, so kalau awak lukis diagram awak boleh dapat markah tau. Okay, first sekali cahaya selari. There. You buat dah parallel. Yang ni kalau lukis diagram. Kalau there is no idea to write down the sentence, lukis diagram. Okay, kalau boleh. And then label lah sikit kan. Okay. And then kena betul-betul lah. Yang ni adalah light ray. Light ray is focus after entering the lens. Dah dapat 2 markah. Fokus. 2 markah. Okay. Light ray is focus at a focal point. Awak tanda kat sini focal point pula. Dapat 3 markah. Light energy change to heat. Ini tak boleh lah. So maximum bila awak draw a ray diagram macam ni, awak boleh dapat 3 marks. Okay, selalunya kalau kalau diagram awak explain soalan 4 markah ni dalam bentuk diagram, maximum 3 marks lah. Okay, sebab ayat yang last ni tak boleh nak appear kan. Okay, so tambahlah ayat kat sini. So light energy, okay, convert to change to heat energy. Boleh. Okay, ini kalau saya cakap siapa yang suka lebih kepada visual, okay, bentuk visual, okay, bentuk drawing, diagram, boleh buat ni. Tapi kena tambah sikit. Sebab selalunya ray diagram lagi. Selalunya jawapan dalam bentuk diagram maksimum 3 markah macam tu. Okay, dia tak akan dapat markah penuh sebab ada lagi satu point yang kena explain kat sini. Nampak kan? Okay. So kalau explain dua-dua, contohnya tiba-tiba satu ayat dekat sini tertinggal. Ayat ni tertinggal kan? Okay. Tapi awak lukis diagram dan saya nampak dia adalah parallel. Boleh top up tak? Boleh. Okay. Itu
itulah diagram itu menyelamatkan awak. Terus dapat 4 markah. Padahal yang ini tak ada. Awak terus pergi sini. Cahaya difokuskan. Okay, nampak tak? So, untungnya kalau orang melukis diagram, dia boleh dapat 4 markah dengan gabungan 2 cara itu. Okay, memang kalau Pascal principle, kalau malas nak tulis ayat kan, boleh buat drawing, okay, F sama dengan ni, tapi dalam bentuk diagram. Boleh. Okay, awak boleh buat dalam bentuk diagram. Jangan takut sebenarnya. Okay, sebab tu physics ni dia more to explanation by diagram. Betul? Sebab kalau saya buat soalan, saya mesti letak diagram banyak. Okay, saya mesti letak diagram banyak nak tolong student. Okay, sebab nak tolong student lebih faham. Okay, so ini salah satu cara untuk jawab dalam SPM. Okay, awak boleh apply. Alright, binocular lagi. Okay, ni soalan 4 markah. Okay, tadi soalan simple, ray diagram saja. Okay, an upright image formed after the ray pass through the two prism. Explain how the upright image, okay, is formed. Okay, so okay, yang ni salah satu contoh bila awak nak lukis dalam ray diagram. Prism 45, 90, 45. Okay, kalau nak buat dalam bentuk dalam bentuk diagram, sila tulis 90, 45 kat sini. So, dapat tak markah yang pertama? Dapat 1. Okay, incident angle equal to 45. Okay, incident angle dia mesti 45. Bila 45 baru jadi apa? Okay, baru jadi. Okay, ni yang ni adalah dia punya ayat prism tu berapa dia punya critical angle ataupun refractive index. Tapi kat sini cikgu tak bagi tahu kan. Okay, mungkin dia end dia tadi sama macam tadilah. Okay, end dia sama berapa tadi? Critical angle dia 41. Macam tu kan. Okay, so I dia sama dengan 45. Bila awak masuk parallel tu, okay, parallel light masuk, dia akan jadi 45. So, ini dah nombor 2. So, kalau awak buat dalam bentuk ray diagram, okay, contoh kan, masuk. Okay, yang ni dah tadi dah 90, 45, 45. Okay, dah dapat 1 markah untuk yang ni. Kalau I dia 45, macam mana pula awak buat? Okay, yang ni awak tulis 45, dah dapat markah kedua. Lepas tu, tapi awak kena explain kat sini, I lebih daripada 7, lebih daripada critical angle. Sebab critical angle dia berapa? 41 point something tadi. Okay, so dia akan jadi apa? Total internal reflection. Okay, so yang ni awak dah bagi tahu total internal reflection. So awak akan miss satu point kat mana? Yang ini. Kalau awak tak bagi tahu. Okay, kalau awak tak bagi tahu. So yang ini awak dah bagi tahu dah. Total internal reflection ni awak dah tunjuk kat sini. Okay. So ini sebab tu lah cikgu cakap dalam bentuk dalam bentuk diagram ada missing mark sikit kat situ. Tapi dalam explanation awak kena tulis semualah. Okay. Tapi kadang-kadang diagram ni membantu juga kan. Diagram pun membantu. So boleh buat dua-dua. Twice total. Okay, namanya. Twice total internal reflection in the prism. Okay. So sebanyak dua kali. Okay, kena bagi tahu. So jawapan dia soalan ni 4 markah. Tapi tengok jawapan dia banyak kan. Inilah dia bentuk skema jawapan SPM. Terlalu banyak dia punya pilihan jawapan. Kalau awak beli buku pasir ke buku apa-apa, dia bagi yang tu je lah. Tapi sebenarnya banyak sangat dia punya pilihan jawapan dan awak tulislah. Awak lukislah. Okay, selagi boleh. Okay. So sebab topik light ni memang memaksa kita melukis supaya orang faham apa kita cakap. Okay, orang faham apa nampak. Okay, bila orang nampak. Bila cikgu just tak ada nampak diagram ni, bagi tahu je macam ni. Boleh memang, tapi awak hafal je lah. Awak tak faham. Awak hanya hafal. Bila buat macam ni, awak nampak apa yang berlaku. Okey, kat sini apa pula berlaku. 2 kali lagi baru pergi pada eyepiece lens. Okey, so yang ini adalah cara macam nak jawab binocular. First kali mesti apa yang kita gunakan. Apa incident angle, apa critical angle, apa fenomena yang berlaku, pantulan dalam penuh, dan syarat dia apa? Higher than
density. Okay, to lower than density. Okay, so awak dah tahu dah dia punya konsep hari ni. Saya harap awak dapat master topik untuk light hari ni lah. Okay, so by using suitable as how the focal length of both lens can be estimate. So yang ini extra sikit cikgu. Hello. Yang ini by using a suitable apparatus as to how the focal length of so macam mana kita nak cari. Yang ini yang cikgu gunakan. Bila nak cari lens dalam lab makmal dah bercampur semua. Dah bercampur semua. So macam mana cikgu nak tahu dia ni 10 cm, 5 cm, 20 cm, 11 cm. Sebab dia sikit-sikit kan. So apa yang cikgu buat? Convex lens ni cikgu ambil. Dia boleh dia kan touchable ni dia akan fokuskan. It can focus distant object ataupun infinity object. So lepas tu cikgu ambil screen, kita kena ada screen. Kita kena ada screen, kita kena ada lens. So kita adjust screen tu, laraskan screen tu sampai kalau macam cikgu gunakan apa tau? Torchlight. Guna torchlight, ada lens. Lepas tu ada kertas putih. Tu bila cikgu pancarkan tu dia akan fokus kan. So cikgu akan kira tinggi ni berapa. Yang ni cara cikgu detect balik berapa focal length untuk satu-satu kanta. So boleh juga guna cara ni kalau tak guna cara ni kan. Tapi yang ni cara tinggi lah. Kan? Yang ni cara yang betul. Yang ni cara dalam makmal. Ini cara suka-suka hati. So cara dalam makmal ikut dalam makmal kan. Kalau tak nak pun guna apa? Salah. Guna lilin. Guna apa? Bulb. Pun boleh. Awak akan nampak image cahaya kat sini yang kalau dia clear, yang dia very sharp. Itulah dia punya focal length kat sini. Boleh so yang ini cara je lah macam mana kita nak buat. Focal length ni adalah sama dengan distance between the screen and the lens. Yang ni screen dengan lens. Yang ini takkan sama lah dengan focal length ni. Dia ikut berapa banyak kita letak kita punya ni lah. Tapi yang kita nak sebenarnya image yang paling, kenapa kena paling sharp? Sebab dia akan converge dekat situ. Dia akan converge pula. Betul lah. Converge dekat satu point itu. Ini kalau dia bagi soalan kebat, macam mana nak cari focal length of the lens. Next. Diagram show light ray passing the diamond. Ada dua. Diamond dengan show passing the crystal and diamond. Saya ringkaskan soalan ni crystal and diamond. Explain why the diamond sparkling when the ray of light is passed through pass through the diamond lah. Kenapa dia sparkling more daripada crystal? So first kali mesti mengenai apa? Total internal reflection. So kita kena tahu apa dia? Critical angle. Sudut genting. Sudut genting. So sekali kalau cakap je pasal total internal reflection, mesti kena tahu critical angle. First kali. C. Next, indeks biasa lebih besar daripada kaca. So bila dah tahu C, kita dapat tahu N. So refractive index pula kita akan tahu. So bila kita dah tahu kenapa dia sparkling more, sebab N dia higher. N dia higher. So bila so lagi satu berlian ataupun nak cakap pasal density pun boleh, tetapi samalah. And refractive index dengan density sama. Dia punya level of jawapan tu. Lepas tu critical angle of diamond is 24.6. Glass 48. Nampak tak? Kenapa? Diamond ini kita lagi dia lebih sparkling, dia lebih berkelip-kelip disebabkan dia senang untuk jadi total internal reflection. Dia lebih mudah untuk
mewujudkan produce total internal reflection. Baru je sampai 24.6 dah lebih je sikit dah boleh jadi total internal reflection. Tapi kalau glass awak nak kena apa? Kalau crystal ke apa kan? Okay. Dia nak kena sampai 48, nak lebih 48 baru jadi total internal reflection. Bila? Macam mana dia nak berkelip-kelip? Macam mana dia nak trap the light inside the glass tu? Tak boleh. Okay, so the smaller the critical angle, the easier total internal reflection akan occur. So critical angle yang lebih kecil, lagi senang total internal reflection berlaku. So diamond lebih sparkling daripada glass. Padahal soalan ni kristal kan? Okay, so kristal. Okay, so sorry okay, kristal. Okay, boleh okay, glass dengan kristal. Dia bagi refractive index glass lah kan? Okay, so kita buat glass lah. Ni nampak okay, so refractive index. Okay, so kita boleh tak buat hubungan kat sini, relationship, bila okay, critical angle is small tetapi refractive index dia higher. Nampak tak? Okay, refractive index ni critical angle tau, 24.6 and dia 2.4. Ini diamond. Kalau glass, okay, critical angle dia 48. Tapi refractive index dia 1.5. Okey. Boleh nampak kan? Okey. Dia ada inverse proportional sikit. Betul tak? Okey, kalau di critical angle dia kecil, maksudnya refractive index dia besar. Okey, so boleh ambil dia punya relationship kat sini. Okey, C besar and kecil. Okay, kecil besar. Okay, so yang ni untuk knowledge saja. Okay, knowledge kita saja. Cikgu ada. Ada nak tanya tak? Cikgu tak membuka peluang untuk bertanya, bukan cikgu cakap. Cuma kalau awak nak bagi tahu apa kelebihan diamond tadilah. Okay, itu tadi Okay. Okay, relax sikit lah. Tak tahu dah internet cikgu kot hari ni tak betul. Alright. Okay, next. Calculation. Okay, calculation. Okay, calculation kat sini. Okay, astagfirullah. Sekejap Adik boleh tolong duduk kat luar kejap tak? Please. Dia mulalah tu dah lama kan. Okay, lagi sikit lagi, pukul 11 kan? Okay. So yang ini awak boleh tahu refractive index of water. Okay, so macam mana nak cari refractive index? Okay, yang ini speed dekat air. Yang ini speed in water. Okay, mesti dekat air bahagi dekat water. Yang atas mesti less dense. Okay, untuk tahu refractive index of water. Okay, yang ni water. Okay, boleh Lepas tu the real depth. Okay, real depth of a fish in water is 1.8. Okay, lepas tu when the apparent depth. Okay, dia suruh cari real depth bila apparent depth dia adalah 1.8. Okay, so n equal to h over over h kecil. Okay, so macam mana nak cari? Okay, so h sama dengan, okay, so kita kena cari real depth. Yang ni real bahagi dengan apparent. Okay, so real apparent. Okay, apparent depth. H kena times dengan n. So yang ini dia punya formula real, okay, nyata bahagi dengan ketara. Okay, nyata bahagi ketara. Nyata bahagi ketara ataupun real bahagi apparent. Alright.
Okay, next. Okay. Yang ini show the formation of image focal length of focal length dia 6 cm. cm. Lepas tu height of the object is 2 cm. Okay, so tapi tengok awak punya ni, okay, dia punya dia punya U equal to 9 cm, F equal to 6 cm. Lepas tu height of object tu height O sama dengan 2 cm. Okay, kalau boleh keluarkan semua apa, okay, yang awak kena cari baru boleh buat. Okay, so macam mana nak cari power? Power equal to 1 over F. Dia punya unit diopter. Okay, diopter 1 over F. Tapi nampak tak dekat sini? Mesti dalam meter. F mesti meter. Tulis. Okay, awak punya ni notes kena tulis F mesti dalam meter. Okay, saya tak tunggu awak kira Okay, lepas tu image distance guna apa? Formula lens. Okay, macam biasa. Height of image. Okay, height of image kena bagi. Okay, M sama dengan height objek bagi height image bagi height object. Okay, betul tak? Okay, so baru dapat magnification. Alright. So ini rumus-rumus yang kena ingat. P 1 over F, 1 over F plus is equal to 1 over U plus 1 over V, HI over H, HO. Height of object. Okay, diamond lagi. Okay, diamond lagi. Calculate the critical angle. Okay, macam ni tadilah. Okay, awak dapat dia punya critical angle bila awak negative signkan dia kan. Okay, so next. Okay, lepas tu copy diagram. Okay, ni contoh soalan diamond lagi. Copy diagram. Lepas tu until finally image from the image from each other. Okay, so sampai dia tidak akan sampai dia akan keluar daripada objek tersebut. Okay, so yang ini awak kena buat betul-betul lah. Okay, awak kena buat betul-betul apa yang akan terjadi. Okay, kalau guna gelas, tadi apa tadi? Satu gelas, satu diamond. Sambung kan? Okay, sambung kita punya ni diagram tu. Okay, so sekarang ni kalau yang ini dia akan jadi apa? Okay, critical angle dia tadi kat sini berapa? Untuk gelas 41. Okay, so bila 41, okay, dia punya ni exit ke tak 41? Tak. Bila tak exit 41, so maksudnya dia akan refract. Okay, tapi kalau diamond critical angle 24. Okay, dia exit 24.4 tak? Exit. So dia akan jadi total internal reflection. Awak buat je lah mana pun. Okay, kat sini dapat berapa pula? Buat lagi contoh. Macam ni baru keluar kan? Jadi baru boleh lagi kan? Okay, sampai dia keluar. Sorry. Okay, nampak? Sampai dia akan keluar. Kalau yang ni boleh lagi. Okay, kalau yang ni boleh lagi, so bahawa kenalah buat lagi. Okay, boleh lagi total internal reflection tu occur. Okay, maksudnya Astaghfirullahalazim, boleh tak adik? Tolong. Dah time kan? Okay, so kalau dia boleh lagi, awak buat lagi. Sampai berapa? Lepas tu nanti mungkin dia akan tanya macam soalan Syarul hari semalam about soalan macam masa cikgu buat kelas hari tu lah dekat sekolah. Macam mana nak tahu dia berapa kali yang ni? 1, 2, 3, kalau ada 4. Kalau contoh yang ni, sekali je. Kan? Sekali je, bukan sekali. Dia tak pantul pun. Yang ni tak pantul pun.
Yang ni dia hanya reflect. Yang ni tak ada. Tak ada reflection langsung. Kalau yang ni ada berapa? 1, 2, 3. Okay, kalau ni ada 4, sambung. Alright, boleh. Okay, so yang ni ada 4. Yang ni tiada reflection. Total internal reflection tak ada pun berlaku. Okay, boleh Okay. Next. Kualitatif. Okay, yang ni periskop tadi. Okay, cikgu skip dululah. Okay, binocular. Yang ni saya rasa awak tak ada masalah dah. Cuma masalah bila nak bagi reason. Okay, so kita dah belajar daripada tadi mengenai binocular, mengenai periskop. So saya tak nak lagi fikir pasal ni dua ni. Cuma okay, bila jawab soalan ini, please lah jawab dalam table. Cikgu merayu dekat korang, jawab dalam table. Alright, right, boleh Okay, buat macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ada lebih. Okay, lebih daripada. Modification ni selalunya open. Jawapan yang open punya format. Okay, so dia soalan respon terbuka. So awak buatlah berapa banyak pun, tapi bagi tahu apa dia yang awak letak. Contohnya type of character of objective lens. Okay, objective lens kena apa? Okay, macam ni dia tak tuliskan. So objective lens kena kanta for ada pula pensel ni. Hilang dah. Ini for objective lens. Okay, tulis macam tu. Okay, kalau awak tak tulis yang ni, saya takut kalau ada eyepiece ke apa ke, tak, nanti salah. Okay, so buatlah convex lens. Okay, for objective lens. Larger diameter of apa? Convex lens. Long focal point. Okay, ni faham lah. Thin lens. Okay. Okay, kalau thin lens. Okay, kenapa kita guna thin lens? Okay, image dia lebih besar. Okay, kenapa kita guna F yang besar? Besar dia punya magnification. Power dia pun besar kan? Betul tak? Bila 1/F nanti power dia lagi besar. Kan? Okay. So, power dia lagi kecil. Power dia lagi kecil. Bila power dia lagi kecil, okay, dia akan jadi magnification besar. Okay, next. Okay, prism yang kita guna. Tulislah yang ini. 45, 90, 45. Ini biasa. Okay, so kalau binocular kena guna total internal kena guna fenomena total internal reflection occur. Okay, macam tu. Okay, rubber ni semua ni untuk apa? Body. So tulis dekat sini untuk body. Okay, body of the binocular. Okay, so yang ini cikgu nak tambah sikit, mesti kena tulis benda-benda ni lah. Sebab dia respon terbuka. Bila respon terbuka, okay, awak kena explain apa, bagi tahu apa yang awak explain. Okay, long focal point for the convex lens, thin lens. Okay, dah faham dah tu. Okay, so kena bagi tahu. Alright, buat dalam table Okay, apa kebaikan menggunakan prism? Dalam binocular, image dia tegak. Memang kita nak image tegak lah. Upright. Okay, sebab bila dia upright, okay, lagi mudah kita nampak kan, image dia tegak. Okay, lepas tu jarak dia antara objektif dengan distance between the objective lens and eyepiece is reduced. So kita tak payahlah guna binocular. Kenapa binocular dia tak panjang macam teleskop? Okay, binocular ni guna untuk short distance lah, tapi kita boleh tengok long distance juga, dekat bumi lah kan. Okay, tapi kita tak perlu ada binocular yang macam teleskop. So dia bantu untuk kurangkan, okay, memendekkan teleskop tadi. Teleskop nak guna untuk outer space semua kan, jauh. Tapi binocular ini kita range kita punya earth sajalah, bumi saja. Okay, so binocular lebih pendek. Okay, so prism ni bantu, okay, untuk
mengurangkan jarak between eyepiece dengan objective lens. Okay, so dia punya apa? Kebaikan lah guna prism. Alright. Okay, ni fiber optic. Awak dah tahu juga. Okay. So benda yang lepas-lepas ni dah tahu sebab apa? Sebab kita dah banyak kaji. Okay, apa dia punya kita panggil karakteristik. Okay, karakteristik fiber optic, prism, yang glamour ni. Okay, cikgu bagi yang glamour je. Okay, yang selalu keluar exam. Okay. Yang ni apa? Situation untuk dia bagi keadaan orang tua, mana soalan ni? Okay. Presbyopia. Okay, tak tahu nak sebut macam mana. Okay, dia mata orang tua, rabun jauh ya, rabun dekat pun ya. Okay, ni dah tua betul. Okay, so apa kita nak buat? Kita akan pilihkan dia dua jenis kanta dalam satu cermin mata. Okay, so dia ada kanta cekung dengan kanta cembung, convex and concave. Okay, so reason ni kenapa? Okay, kalau dua-dua keadaan kita boleh lihat. Okay, tapi kalau nak explain kena ada terms physics. Okay, so kenapa? Okay, kanta cekung untuk apa? Okay, kanta cembung untuk apa? Bahagian bawah untuk baca jarak dekat. Okay, itu yang kita kena apa? Take note, terangkan kenapa kena ada kanta cekung, kenapa kena ada kanta cembung. Okay, kenapa dekat atas kena concave, dekat bahagian bawah kena convex. Kenapa? Okay, so awak kena explain tu. Awak dah tahu kan benda tu. Okay, kenapa tak boleh ambil design X? Kenapa tak boleh ambil design Z? Sebab dia satu keadaan je. So kalau bila keadaan yang lagi satu, kalau kita nak tengok benda dekat, nak menaip ke, nak tengok handphone ke, orang-orang tua kena buat apa? Kena buka pula aspek, ambil aspek lain. Kan? Okay, so susah. Benda tu akan jadi susah. Okay, so kita gunakan design Y ni sebab ada dua keadaan. Memang dah ada pun kan sekarang. Okay, dual lens. Okay, so dah pukul 11 ni, cikgu nak cepat. Okay, teleskop last kali. Okay, cikgu ambil masa sikit boleh untuk teleskop. Okay. Okay, you are given two convex lens. Okay, ni zaman cikgu sekolah dulu macam ni lah soalan dia. Okay, dia minta awak, dia bagi dua lens, focal length 40 cm dengan 5 cm. Okay, both lens are used with simple astronomical telescope. Okay, kena build up astronomical telescope. Okay, normal adjustment. Okay, at normal adjustment. Okay, so using two lens, explain how you are going to build the simple astronomical telescope. Okay, awak boleh buat dalam bentuk ayat. Yes, of course boleh buat dalam bentuk ayat. Okay, tetapi kalau buat dalam bentuk diagram pun boleh. Okay, sebab awak nak build up kan. Okay, so yang pertama, kena labelkan P apa, Q apa. Okay, lens yang pertama kena ada objektif, kena bagi nama dia, kena bagi nama eyepiece. Okay, ni contoh diagram dia. First, objektif, lens, eyepiece, lens. Okay, so next, dia bagi 40 dengan 5 cm. Nampak tak? 40 and 5 cm. Okay, 40 and 5 cm. Okay, so focal length yang paling besar perlu berada untuk F dia bigger. Ni F dia smaller. Okay, so F dekat objective lens mesti
bigger than eyepiece. Itu point nombor 2. Nampak? Okay. Point nombor 2 mana? Okay, ni nak bagi tahulah. Okay. So yang ni nama dia pelarasan normal. Apa tadi? Normal adjustment. Okay. Pelarasan normal ataupun dalam English normal adjustment. Normal adjustment is FO plus FE. Okay. Ini normal adjustment. So dia punya jarak is 45 cm between two lens. Okay. This one. Ni 45 cm. Okay, ini normal adjustment dia. So dia bagi tahu yang itulah. Okay. Supaya awak boleh tahu dah dia punya jarak between two lens. Lepas tu apa dia nak bagi tahu lagi? Awak kena the ray cahaya daripada jauh selari. Okay. So ni nampak ni cahaya daripada mana? Daripada bulan, daripada langit lah. Okay. Mesti lalu kat mana tadi? O. Okay. So yang ni your first ray diagram. Second ray diagram. Okay. So mana nak dapat apa? Okay, dia akan intercept. Bila dia akan intercept, okay, sebenarnya okay, awak punya image is on FE, eyepiece. Okay. Image FO. Okay, image FO. Focal length ni, okay, awak punya ni akan jatuh dekat FO, focal length ni. Tapi dia akan jadi F untuk the second lens. Okay. So dia jatuh di tempat yang sama. Dia jatuh di tempat yang sama. Okay. So image nanti akan jadi objek pula. Okay. Dekat focal length dan di atas focal length yang ini. Okay. Second ni. FE ni sebenarnya yang ini. Okay. So okay, senang. Macam mana senang dia nak lukis. Okay, yang ini awak kena terbalikkan lagi better lah. Okay. Sebenarnya sama je. Pergi lens. Lepas tu pergi focal length. Satu lagi pergi dekat C. Okay. Yang ini akan menjadi objek kepada yang ini pula. Okay. Yang ini akan menjadi objek kepada eyepiece pula. Okay. Yang paling awak kena tahu, kalau teleskop FE ni, FO dengan FE di tempat yang sama. Itu saja. Okay. FO dengan FE di tempat yang sama. Alright. Itu key untuk drawing teleskop. Okay. Yeah. Titik fokus, kantak objektif. Okay. Lepas tu final image dia akan jadi apa? Inverted, virtual and magnified. Okay. Tapi awak nampak tak ada intercept? Tak ada kan? So bila image dia infinity, means dia mesti upright, virtual, lepas tu diperbesarkan. Okay. Okay, suggestion modification untuk teleskop menjadi clear, lebih clear. Okay, so kalau nak bagi dia lebih clear, okay, panjang fokus mesti panjang. F longer. Lagi apa? Bigger diameter of objective lens. Okay, so sebab apa? Yang ini bila panjang fokus dia ni, bigger image we produce. Okay, yang ni more light can enter. Okay, more light can enter bila diameter dia besar. Kalau cikgu pernah beritahu dulu, clear image yang jelas dengan image yang terang. Okay, kalau image yang jelas, okay, image yang clear, lebih banyak cahaya masuk. Image yang terang, image yang terang is more to density of the medium. Okay, kantak itu. Okay, density of the medium. Okay. Okay, mikroskop. Last sekali. Okay, cikgu nak tunjuk mikroskop. Apa beza teleskop dengan mikroskop? Okay, here. Okay, nampak kat sini. FO lebih kecil daripada FE. Yang ni objektif, yang ni eyepiece. So nampak tak? F ini dengan F ini. Yang ni F eyepiece, yang ni FO. Itu saja keyword. Okay, key untuk drawing mikroskop, compound mikroskop. FO dia kecil,
FE dia panjang pula. Okay. Tetapi FO dengan FE tak boleh satu titik. Dia lain-lain. Okay. Dia ada diri dia sendiri. Sebab tu dia complicated sikit. Mikroskop punya drawing like complicated sikit. Okay. Nampak ni FO. Yang ni FE. Diri dia sendiri. Yang tadi FO boleh satu. Kena ada sama dengan FE. Tapi now tak boleh. Okay. Mikroskop syarat dia tidak boleh FO sama dengan FE. Itu sahaja. Dua je beza dia. Okay. First. Masuk sini. Okay. Pergi dekat FO 1 garisan. Nombor 1. Nombor 2. Pergi terus pada O. Kat sini. And then kita ada apa? Intercept. Lepas tu ada image. Image ni nanti okay, yang image nanti jadi objek kepada eyepiece. Dia O kepada eyepiece. Okay, so macam mana nak buat? Straight juga tapi terbalik lah. Kalau saya akan terbalikkan paper tu lah. Okay, supaya lebih clear kan. Okay, dia akan pergi kepada focal line. Yang ni pergi kepada sini. Sama, konsep dia sama, cuma dia terbalik je. Okay. So, lepas tu, mana image dia? Kat sini tak ada intercept pun cikgu? Tak ada. Sebenarnya dia intercept dekat belakang. Dia konsep apa? Magnifying glass. Okay. So, dia letak kat sini. So, dia ada apa ni? Image glass dia jadi magnify, virtual, but inverted. Okay. So, dia inverted. Okay. Boleh tak? Okay. Itu saja. Okay. Cikgu rasa dah tak laju dah bahagian ni kan. Okay, saya harap semua orang boleh faham. Okay, last sekali ada soalan apa-apa lagi tak untuk session ni? Sebab cikgu tak membagi awak bagi soalan kan? Ada tak dalam chat? Sekejap. Okay, tak ada. Ada tak soalan lagi apa? Yang tak jelas lagi? Saya tak terangkan? Tak ada soalan dah. Semua faham. InsyaAllah boleh jawab. Amin. Apa? Ada dua suara, tak dengar. Vishal? Syarul? Ya cikgu. All okay. Tak? Okey je. No problem. Okay, dah revise balik apa saya yang membuatkan saya bersemangat tu. Vishal nak like, Syarul nak chapter like. Okay. So kalau ada apa-apa lagi tolong request nak chapter apa. Saya nak bagi benda yang awak tak tahu. Okay, benda awak tak tahu, lupa. Awak tahu tapi awak lupa. Okay. So apa lagi chapter nanti bagi tahu. Okay. Okey ada cikgu. lagi tak? Yep. Chapter elektromagnet. Elektromagnet. Okay, itu siapa tu? Daniel lah? Ya. Okay, elektromagnet. Lagi, ada lagi? Ada lagi chapter yang tak clear? Apa tu Syarul? Apa tu? Tak boleh dengar. Apa tu? Tak I boleh didn't say anything Thank you, Syar. Okay. Cantik. Terima kasih cikgu. Okay, so terima kasih untuk hari ni. Magnet. Okay, so boleh makan lepas ni Kamis Bukan malam Kata malam. Pukul 4 je. Tak. Pukul 4 petang. Okay, terima kasih untuk hari ni. Okay. Terima So, semoga berguna lah. Okay. Saya akan post dalam YouTube. Nanti ulang balik. Okay. Slide juga. Okay. Okay, bye. Thank you. Boleh makan. Anak saya pun dah jerit dah kacau. Okay, bye. Bye. Thank you cikgu. Salam. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Selamat Bandar Bye. Raya. Bye cikgu, thank you. Bye-bye.